Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan sambung dengan subtopik kedua dalam bab 1 indeks, iaitu hukum indeks. Okey, dalam hukum indeks ni kita akan tengok untuk melaksanakan sesuatu operasi indeks ada beberapa hukum yang kita kena patuhilah. Okey, jadi untuk yang part yang pertama, okey, apa objektif kita hari ini ialah murid boleh melaksanakan pendaraban bagi nombor dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang sama dan asas yang berlainan. Okey, jadi untuk hari ini kita akan fokus pendaraban sahaja. Next kita ada untuk pembahagian dan kemudian ada kurungan, ada pecahan dan ada negatif lagi. Jadi untuk yang part yang pertama, kita akan tengok pendaraban dahululah. Okey, ini adalah hukum indeks yang pertama yang kena kamu ingat. Okey, iaitu apabila A kuasa M darab dengan A kuasa N, iaitu di mana indeks dia sama, nampak sini A, sini A. Jadi, bila ada darab, operasi dia adalah darab, apa yang berlaku ialah kuasa ini, indeks ini perlu ditambah. Dia punya asas ni kena kekalkan lah. Sebab A darab A, asas sama, jadi asas tu A. Bukan B, bukan C, bukan D. Okay? Jadi, A kuasa M darab A kuasa N. Jadi, A ini asas yang sama. Sebab itu, kena guna asas yang sama. Supaya asas ni kita kekalkan. Dan, indeks dia M tambah N. Ambil M, ambil N ini dan tambah. Jadi, kat sini, apa yang kamu kena ingat ialah apabila indeks melaksanakan operasi darab, bila kita laksanakan operasi, indeks ini perlu ditambah. Okay, dalam hukum indeks ada 3. Darab, bahagi dan satu lagi kurungan. Ini 3 yang paling asas kamu kena ingat untuk buat penyelesaian dalam indeks. Kalau 3 ini kamu tak boleh buat, tak boleh ingat, jadi kamu tak boleh nak gunakan hukum-hukum indeks ni. Okey, jadi hari ni kita fokus dulu untuk darab. Okay, ingat bila darab, kuasa kena tambah. Hanya sekiranya dia punya asas adalah sama. Kalau sini A kuasa M darab B kuasa N, bermaksud itu tidak boleh diselesaikan. Ingat tak, untuk darab mesti asas yang sama. Okey, tak apa. Jangan risau, kita akan tengok beberapa contoh supaya kamu lebih faham dan lebih jelas. Okey, kalau kita tengok contoh yang pertama ini. Okey, contoh yang pertama, kita ada 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 3. Sekarang kita punya asas adalah 7. Inilah asas 7. Adakah kedua-dua ini asas yang sama? Ya, sebab sini asas 7, sini asas 7. Jadi, kalau sama, kita boleh gunakan ini. Iaitu apa yang jadi A sama A, M tambah N. Jadi sini asas dia 7. M kita adalah 2. Darab akan jadi tambah 3. Jadi sama dengan 7 kuasa 5. Hanya permudahkan saja dulu untuk hal ini. Tak perlu kamu mengira. Okey. Itu yang pertama jelaskan. Okey, untuk contoh yang kedua, sama juga. 5 kuasa 2 darab 5. Okey, ada nanti kamu akan jumpa satu nombor yang tidak ada dia punya indeks begini. Macam 5 ni. Mesti kamu tanya-tanya, cikgu macam mana lah nak selesaikan ini? Okey, tolong ingat, bagi suatu nombor yang tidak ada dia punya indeks di atas, macam ni, 5 kuasa 2 darab 5. 5 ini tiada dia punya indeks. Jadi, kamu kena ingat, setiap kali kalau kamu indeks, kalau jumpa nombor begini, kamu kena simpan sini 1. Okey, kena simpan 1. Maksud dia adalah 5 kuasa 1. 1 tu, bila di finalizekan, tidak perlu letak 1. Sebab tu dia tidak ada 1. Jadi, nak selesaikan ini, asas sini 5, asas sini 5. Maksud boleh diselesaikan. Okey, kecuali kamu jumpa 5 kuasa 2 darab 4 kuasa 2. Jangan tengok indeks ni sama, terus kamu selesaikan. Ingat, untuk melaksanakan ini mesti sama ni.
kalau sini kamu jumpa 5, sini kuasa 4, biarkan sahaja dia berdiri. Bermaksud dia tidak boleh diselesaikan. Okey, tadi contoh 2 ini, kita ada 5 kuasa 2 darab 5. Jadi sini kita letak 1. Jadi asas sini 5, asas sini 5. Bermaksud kita boleh permudahkan. Jadi sini 5. Kuasa dia, indeks dia adalah sini 2. Darab akan jadi tambah dengan 1. Sebab tu, kalau jumpa je letak je 1. Kalau kamu tak letak sini, nanti kamu tidak tambah dengan 1. Mungkin kamu tambah dengan 0. Sedangkan di sini adalah 1. Yang memang kamu kena tahu sendiri. Sebab tu kalau jumpa soalan, letak saja terus supaya kamu boleh ingat. Jadi sini adalah 1. Jadi jawapannya 5 kuasa 3. Okey? 1 dengan 2 ni sama je. Cuma saya nak tunjukkan kalau kamu terjumpa nombor yang tidak ada dia punya indeks. Ingat, bila tak ada nombor indeks, dia adalah 1. Okey, contoh ketiga. Apa beza dengan yang contoh pertama? Beza dia ialah, okey, dia ada nombor. Soalan dari sini, kita ada 2K kuasa 2 darab 4K kuasa 3. Soalan cikgu, apakah asas di sini? Okey, apa asas di sini? Asas di sini adalah K. Nombor di depan ni hanyalah nombor. Jadi, macam mana kita nak selesaikan? Nombor dengan nombor ini kita jalankan operasi biasa. Maksudnya, kalau sini darab, kita kena darablah. Okey, yang itulah. Tapi pastikan asas ini sama. Okey, ini K, ini K. Bila situ K, sini pun K, maksud kita boleh selesaikan. Okey, ambil nombor ini. Jadi 2 darab dengan 4. Kemudian yang tinggal ada dia punya asas dengan indeks. Okey, sini kita ada K kuasa 2. Darab akan jadi tambah. Jadi jawapan dia 2 darab 4 dapat 8 K kuasa 5. Kalau ada huruf dan ada nombor, nombor ini perlu dijalankan operasi. Kalau K kuasa 2 saja, kalau K kuasa 2 tambah, kalau kamu terjumpa soalan tiba-tiba dia tidak ada nombor, dia hanya K kuasa 2 darab K kuasa 3. Jadi ini memang dia punya asas. Jadi dia adalah K kuasa 5. Beza di sini sebab dia ada nombor. Bila ada nombor di hadapan, pastikan nombor di hadapan dijalankan mengikut operasi yang ada di sini. Jangan pula kamu pergi tambah. Tambah hanya untuk dia punya indeks. Bukan dia punya nombor. Jadi ingat 2 darab 4, 8. Dan dia punya indeks kita perlu tambah. Sebab itu mengikut hukum indeks. Okey. Kita pergi ke contoh keempat. Untuk contoh keempat ini, kita ada 2 bentuk. Okey. Soalan dia adalah negatif 8 M kuasa 4 darab 2N kuasa 5 darab 3M darab 1/4 M kuasa 3. Yang pertama sekali kamu kena pasti mana dia punya asas. Okey, jadi kat sini asas kita adalah M. Sini N. Sini M. Sini M. Macam mana kamu nak kenal pasti dia punya asas? Kenapa di sini 2N kuasa 5? N ini dia punya asas, bukan 2. Cara dia adalah tengok dia punya indeks. Yang mana yang paling hampir dengan indeks, itulah dia punya asas. Okey, kalau kita ada 2N kuasa 5. Ini 5 adalah dia punya indeks. Yang paling hampir dengan dia punya indeks adalah N. Jadi N ini adalah asas. Jangan pula kamu anggap 2 ini adalah dia punya asas. Jadi kat sini ada 2 yang berbeza. Jadi kita kumpul yang sama. Okey, jadi sini kata negatif 8 M kuasa 4 darab 3N darab 1/4 M kuasa 3. Okey, ini semua M. Kemudian darab 2N kuasa 5. Okey, yang mana yang boleh selesaikan hanya yang ini sahaja. Ini biarkan. Sebab dia tidak ada kawan dia untuk kita selesaikan. Jadi kita biar je dia.
Okey. Jadi macam tadi yang contoh 3, bila cikgu cakap, bila ada nombor, jadi nombor ini perlu dijalankan operasi seperti biasa, iaitu -8 darab 3 darab 1/4. Okey, dia punya indeks pula, kita ada M kuasa 4 tambah dengan, apa tambah sini? M ni ada kuasa? Tiada, jadi sini kuasa dia adalah 1. Tambah 1, tambah ini M kuasa 3, jadi tambah 3. Ini belakang saling je balik 2, M kuasa 5. Okey, jadi ini kita kira, kita akan dapat, tekan je kalkulator, -6, M kuasa 4 tambah 1, 5 tambah 3, 8. Darab 2N kuasa 5. Biarkan begini. Jangan pula kamu pergi, oh okey, -6 darab 2 dapat -12, MN 13. Ini salah. Okey, biar je sebab untuk hukum indeks, dia mesti asas yang sama. Bila kita tengok sini, ini asas dia M, sini asas dia N. Cukup sampai situ. Okey? Okey, cikgu harap penerangan ini jelas dengan kamu. Untuk kefahaman, kita akan buat latihan lah. Okey? Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih.